Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Tuan yang hadir hari ini. Kita telah pun berkenalan dengan tamu-tamu kita pada hari ini. InsyaAllah tajuk kita seperti yang tertera di sini, artis masuk politik, credibility atau pancing undi. Kita sering kali mendengar artis dikatakan, artis Malaysia ni dikatakan seperti melekut di tepi gantang. Kerana artis Malaysia lah antara artis di dunia ini yang tidak pernah dapat peluang jadi menteri ke. Kalau kita tengok Ronald Reagan misalnya, MGR misalnya, kalau kita lihat di negara jiran, Filipina misalnya, di Indonesia misalnya, mereka bukan saja menjadi artis ikon kepada peminat mereka, tetapi akhirnya mereka akan menjadi artis menjadi politikus di negara mereka. Tapi di Malaysia, artis digelar sebagai melukut di tepi gantang kerana ketika pilihan raya, barulah akan ada cerita-cerita yang mengatakan bahawa artis dah mula nak pancing undi. Parti-parti tertentu menggunakan artis tertentu untuk memancing undi. Jadi kita pun hari ini kita akan guna peluang inilah untuk kita mendengar pandangan pakar-pakar kita yang ada depan kita ni. Apakah benar artis Malaysia ini seperti melukut di tepi gantang? Kita mungkin boleh mulakan dengan Saudara Hairi dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pandangan saya berkenaan dengan persoalan yang kita nak bincangkan pada ini, credibility atau nak pancing undi artis pada ketika ini, pada saya artis sepatutnya lebih prihatin dan juga lebih faham tentang hak dan tanggungjawab untuk mengundi. Jadi pada saya tidak timbul isu sama ada dipergunakan terutamanya sekali nak menjelang pilihan raya ataupun menggunakan artis untuk nak memancing undi. Pada saya artis itu sendiri perlu memahami hak dan tanggungjawab untuk mengundi. Jadi artis juga mempunyai hak dan tanggungjawab untuk memilih pemimpin yang akan dipilih untuk kesejahteraan kita dan juga untuk keadilan rakyat keseluruhan amnya. Jadi sekiranya seseorang artis ataupun rakyat itu tidak mengundi, contohnya tidak mengundi, dan sekiranya pemimpin ataupun mereka yang terpilih untuk memerintah itu tidak sepatutnya dipilih, maka artis ataupun rakyat yang ada hak yang bertanggungjawab untuk memilih itu juga mempunyai hak bertanggungjawab dan perlu dipertanggungjawab. Sebab saya kira itu adalah tanggungjawab kepada kita semua. Jadi pada hari ini dalam suasana menjelang pilihan raya yang dekat sini, tidak timbul isu artis dipergunakan. Sepatutnya kita kena faham, ini adalah tanggungjawab semua untuk kita yang berumur daripada 21 tahun ke atas, termasuk juga artis perlu faham dan perlu ambil berat tentang politik, isu-isu politik semasa dan juga hak kita sebagai rakyat dan tanggungjawab kita. Jadi tidakkah saudara rasa bila kita sebagai artis ni, kita mempunyai ramai mengikut kemahiran kita. Tetapi di Malaysia ni, kita artis ni kita tak ada peluang lepas tu. Hanya sekadar pilihan raya, lepas tu tak ada, kita ada dapat peluang sekali, senator dilantik di parlimen, itu sahaja. Tetapi hak artis bersuara hanya masa pilihan raya. Pada mungkin saya seminit kita lepas tu kita nak dengar yang lain. Okey, itu mungkin apa yang kita dapat lihat sebelum ini mungkin dari sebelah pihak parti yang memerintah sebelum ini. Tetapi pada saya yang berada bersama Pakatan Rakyat dan PAS khususnya, walaupun saya bukanlah ada jawatan apa-apa, tetapi kita diraihkan, kita diberi peluang untuk menedahkan kepada masyarakat, untuk berkongsi kepada masyarakat kenapa kita memilih untuk berubah dan bersama dengan Pakatan Rakyat. Okey, kita dengar Datuk Paduka pula. Okay. Nanti kita datang balik. Okey, Pak. Silakan Datuk. Assalamualaikum. Terima kasih jemput saya hari ini. Terima kasih pada Sinar dan juga Astro Awani.
artis dalam politik dah lama berlaku, macam dia tahu di negara-negara lain juga. Dan hari ini kita tidak boleh nak pisahkan antara yang politik dan bukan politik. Sebab kalau kita pernah dengar orang kata it's nothing personal, it's business. Semuanya bila dia cantah seorang tu, dia pukul orang ni, dia sabotage orang tu, dia kata it's business, nothing personal. Hari ini it's nothing personal, it's politik. Semuanya politik. Jadi kita tak boleh nak pisahkan diri kita daripada apa yang berlaku dalam negara kita. Dalam kerjaya saya pembikin filem. Saya bukan artis yang ada di depan kamera itu, tapi di belakang. Dan sepanjang pelibatan saya dalam industri ini, saya tidak bersuara hanya masa nak pilihan raya. Saya bersuara sebelum pilihan raya mengenai perkara-perkara yang berlaku dalam negara ini yang melibatkan industri saya. Jadi tak ada apa yang luar biasa lah kalau kita masih terlibat dan berusaha bersuara dan menyuarakan pendapat kita dalam politik. Yang pentingnya bagi kerjaya filem ini, kami buat filem dengan penuh kasih sayang. Sebab itu filem tu macam mana tak ada bajet, low budget, burst budget apa ke, kita akan tetap siapkan filem itu sebab kita buat filem tu dengan kasih sayang. Message kita, tema kita dalam filem tu adalah kasih sayang. Bayangkan filem-filem yang ada, pernah tak kita tengok filem tu tak ada kasih sayang hujung dia? It's always love. Selalunya ada kasih sayang kat hujung dia. Ada jahat, ada benci, tapi ending dia tetap kasih sayang. Kat Bollywood kalau tak ada kasih sayang, dia bakar pawagam itu. Ya, tetapi sini tak ada hati ekstrim macam tu. Apa yang saya cuba katakan, sebab dunia kita di situ, jadi pada saya, apa juga kita buat, perlu ada integriti. Kita patut bertanggungjawab untuk redakan kebencian. Apa yang saya tengok sekarang ni, politik ni terlalu meracunkan fikiran dengan kebencian. Tak kira lah artis ke, tak artis ke, kebencian itu menjadi satu tema dalam apa juga yang keluar pada mulut mereka. Dan bagi saya, artis boleh memainkan peranan dan kembalikan balik balance itu. Ya, seimbangkan dan kurangkan kebencian, tapi lebih kepada isu-isu yang penting kepada kita, kepada negara kita, kepada individu. Ya, memang penting kita mesti beritahu semua orang, tanggungjawab kita ialah untuk menunaikan tik itu ya, di hak mengundi kita. Tidak kira lah apa pilihan kita. Dan kalau orang itu tidak sependapat dengan kita, hari ini ke, besok ke, sebelah saya ke, kiri kanan ke, kita perlu hormat pada pandangan orang lain. Itu integriti dalam apa juga kita buat. Bagi saya secara peribadi itu penting. Apa juga yang kita buat, integriti itu adalah penting. Jadi yang saya kata tadi, kalau artis terlibat dalam politik, peranan artis itu, kalau terlalu banyak kebencian, saya rasa mereka patut masuk bidang ini dan redakan kebencian itu. Tarik itu dan buat kita terlibat dalam dunia ini. Biarlah di akhir semuanya, kita masih lagi boleh bersaudara, boleh berhubungan, boleh bercakap Assalamualaikum. Masih lagi saudara. Tidak kebencian itu berlarutan. Dan sekarang ini, saya takut tengok kebencian itu. Macam satu racun yang dah masuk dalam kapasiti kita. Kita tak boleh nak lihat lagi apa yang betul dan apa yang tidak. Ambil contoh sandiwara. Pembunuhan polis dan tentera di Lahad Datu. Boleh dipanggil sandiwara. Tak tahulah berapa orang di sini. Tapi saya ada saudara dalam polis, ada saudara dalam tentera dan ada yang terkorban sebelum Lahad Datu ini. Dan tentu saya melihat secara peribadi. Sekali sebagai sandiwara, dalam bidang ini, kita, orang filem buat sandiwara. Orang TV buat sandiwara. Bukan tentera yang mati di sana. Itu bukan sandiwara. Kami tahu apa sandiwara. Saudara Bob, 3 tahun lepas kali terakhir saya jumpa masa berlakon Pak Madu. Hari ini baru bertemu. Mungkin komen tentang soalan saya tadi? Silakan. Tentang tajuk itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meringkaskan cerita tentang tajuk ini, sebenarnya saya dah terkeluar dari tajuk ini. Masa 3 tahun ini saya jumpa Prof, memang saya artis. Tapi bila saya bersara,
Maka saya buang semua, saya dah tak berlakon, saya tak buat apa-apa lagi. Cuma hari ini kerana pernah terlibat sebagai artis, maka orang tetap panggil. Dan kalau nak kira hari ini, antara credibility dengan pancing undi artis itu, memang artis itu credibility dia untuk mancing undi. Credibility dia tu memang untuk mancing undi. Jadi, sememangnya dia masuk saja sebagai seorang artis. Tak perlu menunjukkan sikap dia yang pandai dari segi politik. Tak perlu dia bercakap banyak pun. Dia sendiri, bila orang jemput, Bok Lokman malam ni akan berceramah. Sebenarnya bukan saya saja, ramai orang lain. Jadi saya selalu letak sebagai last, kenapa? Saya sebagai umpan. Jadi orang akan tunggu, nak tunggu bila Bok Lokman nak cakap. Tetapi sebelum Bok Lokman nak cakap, orang lain akan cakap, menyampaikan maklumat-maklumat politik. Dan kerja politik memang begitu. Dia memang perlukan orang untuk disampaikan maklumat, untuk diberitahu pada orang apa hasrat parti masing-masing. Jadi kalau saya cakap dulu, orang lainnya biasanya semua orang dah dengar. Jadi mana kalau saya cakap dulu, saya cakap baik ke, saya cakap tak baik ke, saya cakap pandai ke, saya cakap bodoh ke, lepas saya cakap, saya balik, orang pun balik. Jadi, credibility saya terbukti di itu bahawa saya memang mancing undi. Kan? Alright. Okay. Dan seterusnya mungkin Saudara Zaidi. Presiden Seniman mungkin. Assalamualaikum, terima kasih Tuan Pengurusi Majlis, terima kasih kepada ahli panel, terima kasih para hadirin sekalian. Hari ini saya nak berkongsi sedikit tentang artis masuk politik, adakah kerana credibility ataupun nak pancing undi. Bagi saya, artis zaman sekarang ni bukan untuk nak pancing undi, tapi kerana credibility. Bagi saya, artis-artis sekarang ni dah mula bijak, berhujah dengan fakta dan sebagainya. Dan ini salah satu anjakan paradigma yang berlaku di dalam landscape industri seni dan juga politik. Di mana, saya nak minta maaf awal-awal lah, ahli politik dia kurang popular. Kalau nak popular, kena cerita kontroversi. Tapi kalau artis, dia dah popular, jadi tak perlu kontroversi, dia boleh mendapatkan credibility. Itu yang paling penting. Dan bagi saya sendiri, apa yang kita lihat, anak seni ini adalah anak seni pewaris budaya, seniman rakyat untuk negara. Di mana anak seni ini adalah pewaris budaya dan seniman rakyat untuk negara ni, di mana semua ahli-ahli seniman, artis-artis ni adalah rakyat. Dan bukan semuanya rakyat adalah seniman. Kerana nak jadi seniman, nak jadi artis ni kena ada bakat. Jadi apa yang artis buat pada dunia politik ini, saya beranggapan mereka ini berhak kerana mereka juga adalah rakyat. Jadi apa yang saya usulkan pada ini, saya beranggapan artis-artis yang nak menyertai politik ini perlu berlandaskan saluran yang betul. Maknanya kena tahu tentang undang-undang, kena tahu tentang isu-isu semasa, kena tahu banyak benda, bukan saja dalam negeri, malah di luar negara. Kerana bagi saya, pengetahuan luas dalam bidang politik selain daripada populariti, credibility dan karismatik untuk nak membawa suatu isu kepada masyarakat, di mana mereka ni layak untuk menjadi pemimpin untuk masyarakat. Dan ini bagi saya, ini adalah satu peningkatan yang baik kepada artis. Sebelum ni, artis ni dianggap sebagai penghibur. Tapi sekarang ni, artis bukan dianggap penghibur, malah lebih daripada itu. Boleh menjadi seorang pemimpin. Apa salahnya kalau artis itu boleh diberi peluang untuk menjadi pemimpin, menjadi ahli parlimen, nak menjadi senator, adun. Kerana artis ni di dalam seni itu sendiri, mereka telah dididik untuk menjalankan tanggungjawab sosialnya kepada masyarakat. Jadi apa saja masalah di dalam masyarakat itu, sedikit sebanyak artis itu perlu tahu. Jadi ini yang saya tekankan, credibility itu perlu dengan knowledge yang tinggi, perlu mempunyai kriteria-kriteria tertentu seperti kita ada degree, diploma dan sebagainya supaya kita melahirkan artis-artis yang berkualiti, mempunyai credibility yang berkualiti. Dan ada ungkapan mengatakan artis ni bila dia popular, ramai nak tumpang. Peminat dia untuk jadi sebahagian daripada pemancing undi. Dan ada yang mengatakan bahawa artis-artis yang dah tak laku, dia orang tak dapat peluang nak berlakon, kemudian jadikan ini sebagai mata pencarian.
Apa pandangan Saudara Khairi? Saya kira tidak tepat kalau nak tuduh artis tu tak laku, baru dia nak melibatkan dalam politik. Sebenarnya saya berbangga dengan pencapaian saya sebagai seorang pelakon hari ini, dan daripada pencapaian saya sebagai seorang pelakon lah meletakkan diri saya ada di sini hari ini dan bersama sebaris dengan pemimpin-pemimpin dalam Pakatan Rakyat yang lain. Kalau kita nak tunggu, tak pandai ambil peluang, nak tunggu tak laku, nak tunggu orang tak kenal, baru nak melibatkan dalam politik, mana rugilah. Mana tak dapat peluang lagi orang kenal. Dalam keadaan orang yang kenal kita sebagai seorang pelakon, kita perlu mengambil peluang dalam keadaan orang kenal di dalam masyarakat ini, kita melibatkan, cabangkan politik kita dalam masyarakat, termasuk dalam politik. Jadi ini mengembangkan politik kita lagi. Jadi saudara bersetuju bahawa ia juga menjadi mata pencarian? Tidak sepenuhnya. Kerana kalau nak menunggu ceramah saja memang tak cukup makan, tambah-tambah sekali dalam Pakatan Rakyat. Kita bukan kerajaan. Kita harap bantuan daripada rakyat, masyarakat yang datang dengar dan bantu kita. Kita tak ada dana-dana daripada sumber-sumber lain yang sekali datang ceramah seperti yang ada parti yang ada dalam kerajaan hari ini, memang dia ada dana. Apakah dijanjikan jawatan, peluang untuk bertanding dan sebagainya? Baik. Kalau kita cuba ataupun nak masuk dalam politik ini untuk nak ada agenda peribadi ataupun agenda nak ada jawatan, ditawarkan jawatan ataupun ditawarkan untuk bertanding, sekiranya kita tidak ditawarkan jawatan, tidak ditawarkan untuk bertanding, kita akan kecewa. Bermakna perjuangan kita akan setengah jalan saja. Kalau tak dapat jawatan, aku tak mau lagi dah. Sebab agenda tak dapat. Kalau tak dapat bertanding, aku tak mau lagi dah. Tapi bagi saya masuk untuk bersama dengan Pakatan Rakyat ini sebagai saya menyokong dan saya tidak ada niat untuk nak rebut jawatan, untuk nak bertanding, untuk nak jadi YB, untuk nak jadi parlimen dan sebagainya. Kerana saya tahu, kalau saya ada agenda peribadi untuk nak dapat jawatan, untuk nak bertanding, kalau saya tak dapat, saya akan kecewa. Lepas ni saya akan hantam balik. Tak guna apa kau semua. Saya lompat sini pula. Lepas ni lompat kat sini, tak dapat jawatan, tak dapat bertanding, saya hantam balik kat sini, saya lompat kat sana. Jadi kita tak ada integriti dan tak ada pendirian. Biarlah saya ikhlas dengan keadaan macam ni, kalau parti dan masyarakat menerima saya dan menganggap saya berkebolehan untuk dipilih menjadi seorang pemimpin, itu adalah satu bonus. Satu pencapaian bagi saya. Jadi sekarang saya lebih selesa bergerak sebagai aktivis yang tidak ada kepentingan apa-apa. Sekarang pun saya tak ada kepentingan apa-apa pun. Mungkin Saudara Bob, soalan yang sama mungkin boleh sambut. Saya sebenarnya saya dah terkeluar daripada soalan itu. Soalan yang saya kata tadi, saya tidak artis. Saya nak sampai di sini. Asalnya saya sebagai artis, ayat yang pertama saya berjumpa dengan satu keadaan adalah kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan mati. Itu membuat saya menjadi hidup. Menjadi hidup semula daripada satu kehidupan yang sia-sia. Kemudian saya berjumpa dengan ayat ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Maka saya berguru. Saya pergi belajar apa perkara yang boleh menyelamatkan kita dan diri kita daripada api neraka. Adakah duit banyak, adakah kereta besar, adakah rumah yang fireproof yang menyelamatkan kita daripada api neraka? Rupanya tidak, rupanya ilmu. Bila saya belajar ke peringkat itu, akhirnya saya berjumpa dengan satu ayat, satu lagi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah kamu dalam Islam keseluruhannya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya mereka itu musuh kamu yang nyata. Di situ memahamkan bahawa pertama Allah telah menyediakan apa cara nak membaca, nak menulis, nak mengira, nak berekonomi, nak buang air, nak beli ayam, nak tanam pokok, semuanya sudah lengkap. Kalau tidak Allah tak akan kata, Allah tidak akan memaksa umat, masuklah kamu dalam Islam keseluruhan. Maka di situ saya melihat satu perkara yang perlu saya masuk untuk mengikut Islam adalah politik. Maka saya berada dalam dunia politik itu di atas satu sebab kerana dia menjadi tanggungjawab. Dia menjadi tanggungjawab untuk saya masuk. Kenapa politik itu? Kerana saya perlu bersama dengan sekumpulan manusia yang apa saya fahamkan memperjuangkan Islam. Jadi dalam arti kata lain, Saudara Bob beritahu artis yang ada ni tak sebenarnya Islam.
Tidak macam mana? Artis yang ada sekarang ini bukan sebelumnya Islam. Bukan artis. Ah. Saya kata seluruh Malaysia tak sepenuhnya Islam. Okey. Ah. So, maksud dia sebelum ini, Ya. 3 tahun sebelum ini, sebelum menemui apa yang ditemui dan sebagainya, adakah you beranggap bahawa you bukan sepenuhnya Islam hanya kerana jadi artis? Saya istiharkan bila saya mula-mula belajar, saya istiharkan saya baru masuk Islam. Okey. Tahun dalam 2 bulan 3 bulan pertama saya istiharkan saya mualaf. Saya bukan Islam kerana IC, saya bukan Islam kerana suara beranak. Saya Islam kerana kefahaman di atas Islam dan iman itu. Jadi adakah pandangan saudara ini apabila ada parti-parti memanggil, parti-parti politik memanggil saudara untuk berkempen dan sebagainya, adakah disebabkan oleh saudara jadi mualaf dan masuk Islam selepas baru 3 tahun ini, atau kerana saudara merupakan artis yang pernah dikenali? Bukan, kerana kredibiliti saya untuk mencundi. Maksudnya? Kerana saya punya kredibiliti adalah kebolehan saya adalah untuk mancing undi. Maka bila saya berada dalam parti Islam, dia orang panggil saya untuk mancing undi supaya orang menyokong parti Islam. Jadi itulah maksud saya tu, tidakkah you rasa bahawa you dipanggil ini kerana you pernah dikenali sebagai artis dan mereka tahu bahawa you mempunyai pengikut dan sebagainya, sebab itu dipanggil. Memang. Kalau Pak Lokman bukan pelakon sebelum ini, mungkin tidak. Mungkin dia tak akan panggil. Dan saya masuk dalam PAS bukan untuk suruh dipanggil. Tiba-tiba dia orang panggil. Okay. Datuk Paduka, kan kita tahu Datuk Paduka ni banyak menunjukkan filem, banyak pelakon dihasilkan. Kalau seseorang artis itu kita tahu bahawa secara terang-terangan menyokong pembangkang, mengatakan bahawa berlakon itu haram dan sebagainya. Adakah you akan mengambil kalau dia pelakon? Bagi saya tahu macam tak betul lah kata perkataan rakyat ni miskin ke, tak betul. Memang banyak duit. Bukan sahaja saudara saya di sini dipanggil, ramai yang dipanggil dan dibayar, ditawar untuk bayaran. But itu adalah realitinya, dipanggil, dibayar untuk pancing undi, so what? Kalau itu nasib you, itu you punya rezeki, ambil lah. Tak payah kita nak suruh-suruh. Memang itu lazim. Macam mana kita nak hidup kalau orang tak bayar, tak bayar gaji, pergi keliling tak bayar, boleh hidup ke? Tak boleh hidup. So it's okay. Bagi saya kalau artis dipanggil, dibayar untuk memancing undi, tak apa, itu kerja dia. Diterima. Saya takkan kata tak betul, tak patut ambil duit bayar. It's okay, it's part of the job. Semua orang dibayar untuk buat kerja. Hari ini orang kata no free lunch. Tak ada apa yang free. You letak keluar rumah aja kena bayar duit minyak. So tak logik kalau kata pergi buat semua tu tak dibayar. And Pakatan Rakyat bukan parti yang miskin je. Tengoklah sekarang ini dia punya election machinery. You know, dengan van makeshift dia hebat. Very teknologi canggih lah dia orang kan. Dia savvy. No, it's bukan parti rakyat, parti miskin. Tak betul. It's satu dongeng lah. Dan saya tahu secara peribadi memang dia orang bukan miskin. But it's good for them. Dia dah beralih daripada dulu. Bolehlah dia kata kita percaya. Sekarang ni orang tak percaya. Dan artis-artis kalau dipanggil hari ni memainkan peranan, well and good. Dibayar lagi bagus. Buat apa buat kerja free? Kan? Tak ada apa yang free. Kita sakit siapa nak bayar ubat kita? So, tak apa. Kita terimalah. Dan bagi saya tengok artis-artis ramai terlibat dan mereka lebih berminat, itu bagus. Tapi jangan jadi puppet, jangan jadi pawn, jangan jadi mulut untuk menyuarakan benda-benda yang tak betul, pembohongan, penipuan. Bagi saya secara peribadi itu salah. Okay, kalau betul dia percaya, apa kepercayaan pihak yang tu, dia betul-betul percaya, saya akan respect itu. Saya tidak kata, tak baguslah dia pergi ke parti pembangkang. No. Itu betul kepercayaan dia dan itu kepercayaan dia. Dalam industri kami hari-hari berhadapan dengan terpaksa bersuara secara terbuka dan kadang-kadang bila terlebih cakap, kena marah. Dan cara-cara bila kita kena marah dalam industri ni lain. Luar biasa sikit. Kan? Dia kena gam, dia terlekat dekat belakang sampai bila-bila. So, it's perkara yang kita terima. Like, kita berjalan dengan mata terbuka. Kita buat keputusan dengan mata terbuka. We know what's going on. Kita bukan ignorant macam dulu.
Memang betul ada artis-artis yang naif, yang baru masuk, yang hanya masuk dalam industri untuk glamour. Itu betul juga. Dan betul juga ada artis yang masuk yang IQ tak berapa tinggi, tapi mereka boleh pergi tinggi. Itu nasib masing-masing, bakat masing-masing, rezeki masing-masing. Pelajaran tak tinggi apa tak tinggi, tapi dia boleh melompat naik. Nasib rezeki masing-masing kan. Kita tak boleh nak kata orang tu tak ada pelajaran, maknanya dia tak patutlah jadi famous, jadi popular lah. Industri ni lain sikit. Dan memang betul artis-artis digunakan untuk pancing undi. But so what? Itulah dia. Lazimnya kalau orang itu lebih dikenali, orang itu akan dipanggil untuk ikut sama. Daripada dulu dah saya tengok akik-akik gambar-gambar artis, bukan saja negara ini, di Hollywood, di Bollywood, semua ada. Bezanya artis negara lain lebih kaya pada kita. Jadi dia menyiapkan lobby untuk siapkan, bukan pungut sikit tapi siapkan tabung. Dia bagi berapa million untuk parti ni. Orang ni pula bagi berapa million untuk parti ni. Secara terbuka. Tak ada sorok-sorok. Sebab it's part of life. Kita aja baru hari ni kita sedar artis tu adalah memain peranan. But kalau pilih artis yang ada kebolehan, tak mustahil dia masuk ke parlimen. Tak mustahil. Sebab kita dah tengok ada berlaku negara lain. Setakat yang kita nampak yang paling tinggi setakat ini ialah Senator Tan Sri Jin Samsudin menjadi senator. Itu kan dilantik hanya senator. Ya. Tak ada peluang bertanding. Kalau dia bertanding mungkin dia menang. Kita tak tahu. Kalau saudara-saudara ni bertanding mungkin mereka akan menang. Baguslah ada artis dalam aliran politik negara ini memberi satu perspektif yang lain sedikit. Tapi bagi saya tetap dengan apa juga kita buat dalam industri kreatif filem di mana-mana juga luar negara ke negara ini, yang paling penting asas dia ialah kecintaan kepada dunia, kemanusiaan kita ketengahkan dan bukan kebencian. Dan saya akan pegang itu sampai bila-bila. Okey, saudara Zack, kita tahu bahawa ada artis yang menyokong parti-parti tertentu, ada artis yang menyela parti-parti tertentu. Tapi ada orang yang mengatakan bahawa artis ni dia takut untuk berterus terang. Hanya beberapa orang yang sanggup berani mengatakan bahawa dia secara terbukanya declare. Tapi kebanyakan tak berani menyokong sama ada parti pembangkang ataupun parti pemerintah hanya kerana takut tak boleh jadi makan. Apa pandangan saudara? Bagi saya kurang setujulah sebab bagi saya sendiri, sebagai contoh, kalau ada setengah artis yang menyertai pembangkang untuk memperjuangkan Islam, yang saya nampak memperjuangkan Islam, tapi bila dia masuk ke perjuangan Islam tu dia dah jadi lain pula. Jadi saya rasa kena go on dengan Islam tu lah. Sepatutnya dia jadi lain. Dan benda tu walaupun kita buat untuk Islam, di mana pihak kerajaan pun buat untuk Islam, pergi ke Gaza, pergi dan sebagainya, apa kita hal-hal semasa yang kita tahu yang melibatkan orang-orang Islam, mereka menentang benda ni. Bagi saya benda ni tidak baik untuk persepsi masyarakat terhadap artis tu sendiri. Sebab kalau boleh artis tu kena tahu fakta, hujah yang baik supaya dengan pendekatan agama Islam itu sendiri membuatkan orang lebih sayang pada dia. Ini sepatutnya kita perlu pertahankan persepsi masyarakat yang memandang artis ni negatif sebelum ni. Jadi jangan tambahkan lagi negatif tu pandangan masyarakat terhadap artis tu. Dan bila orang kata, oh kita pembangkang, kita boleh kita berjuangkan Islam. Dalam kerajaan dah lama memperjuangkan Islam. Jadi kalau tak ada memperjuangkan Islam, kita tak ada bank Islam, tak ada mahkamah syariah, kita tak ada. Jadi benda-benda ni kita dah mula satu persatu. Yang nak sambut apa yang diperkatakan oleh saudara Zaidi? Apa yang kefahaman Zack tentang apa yang kerajaan buat ini perjuangan Islam tu tak boleh diselesaikan dalam satu forum ini. Kena tengok dia apa pun orang cakap, macam-macam orang boleh cakap, tapi kita tengok natijah dia. Nak tengok natijah senang aja. Turun pergi Starbucks, satu kumpulan pemuda Islam, directly tanya apa itu akidah. Tengok apa jawapannya keluar. Soalan pertama untuk seorang Islam, dia kena faham apa itu akidah. Cuba tanya budak-budak muda di Starbucks,
apa itu akidah. Ataupun tuan-tuan di sini boleh tanya dalam diri tuan-tuan, apa itu akidah. Saya beri 2 saat. Tuan-tuan diberi jawapan dalam diri, tak payah kuat-kuat. Sendiri hati, apa itu akidah. Sekarang saya akan beri jawapan. Adakah jawapan ini sama dengan jawapan tuan-tuan? Akidah, daripada segi sudut bahasa, satu ikatan simpul mati dengan ketauhidan Allah. Sama ke tidak? Kalau tak sama ataupun tak terkeluar jawapan itu, maknanya natijahnya 55 tahun yang dikata nak perjuangan Islam itu tak sampai. Okey, kalau sekiranya saudara Hairi kalau you merasakan bahawa berlakon macam pandangan saudara Bob tadi, dia kata dia dah 3 tahun lepas dia jadi mualaf, dia masuk Islam dan sebagainya. Sebelum itu tak sebenarnya Islam. Tetapi adakah ini pandangan setiap seorang yang meninggalkan dunia seni, kemudian apabila sudah memasuki mana-mana parti, mula memberi labeling kepada masyarakat orang-orang seniman ini sambil menggunakan mereka? Apa pandangan ini? Pada saya, mungkin itu pandangan peribadi. Sebab saya golongan bahasa daripada pelakon juga. Dan saya tidak kata pelakon-pelakon yang ada buat kerja hari ini haram belaka. Semua duit yang dapat tu tak boleh makan. Saya pun berlakon juga dulu. Saya pun cari makan dengan berlakon juga. Dan saya tidak menafikan itu adalah sumber rezeki kita cari makan. Dan pada saya, itu adalah punca rezeki masing-masing. Dan pada saya, kalau nak mengikut daripada segi hukum dan sebagainya, undang-undang Islam pun semua, biarlah pelaksana ataupun yang bijak pandai dalam hukum Islam menentukan bagaimanakah cara, syarat-syarat ataupun rules ataupun undang-undang yang bagaimana mengikut Islam sepenuhnya. Kita tidak katakan lepas ni kalau Pakatan Rakyat berjaya memerintah, TV dah tak boleh berlakon. Radio dah tak boleh berlakon, tak boleh nyanyi. Habis nak ada apa dalam dunia ni? Rugilah. Kita kena teruskan dengan apa yang kita ada, dengan cara yang lebih baik, dengan cara ataupun dengan mengikut apa yang dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan. Jadi pada saya, teruskan nyanyi. Kita perlu hiburan. Semua orang, masyarakat daripada zaman dulu pun perlu hiburan. Kita perlukan filem, kita perlukan drama, kita perlukan muzik untuk nak menghiburkan kita. Jadi, filem yang bagaimana yang kita nak buat untuk masyarakat kita. Muzik yang bagaimana yang untuk kita sampaikan kepada masyarakat kita supaya menjadi masyarakat yang lebih baik. Filem yang macam mana yang kita untuk sampaikan kepada masyarakat supaya kita sebagai rakyat Islam ni, masyarakat Islam yang agama Islam khususnya, lebih cintakan Islam, lebih tertarik kepada Islam. Bukan lebih takut dengan Islam. Jadi perkara ini kita bincangkanlah untuk ahli-ahli bijak pandai, ahli-ahli hukum, ahli-ahli falsafah dan sebagainya. Bagaimanakah bentuk filem akan datang untuk menarik minat cinta kita kepada Islam khususnya. Jadi saya sokong. Ada filem lagi banyak lagi bagus, satu bentuk filem yang bagaimana untuk kita menjadi masyarakat Islam yang mengeluarkan filem yang lebih baik. Kita boleh ambil contoh dengan Iran dan sebagainya. Iran dia buat filem, kita nampak masih lagi dengan purdah, masih lagi tidak bersentuhan, masih lagi dengan ada ciri-ciri undang-undang hukum-hukum Islamnya. Tapi filem dia mendapat pengiktirafan dunia. Berbanding dengan kita filem yang buka sana buka sini, kata negara Islam, tapi berapa kerat tidak mendapat pengiktirafan dunia. Jadi kita tak nak kita sebagai masyarakat Melayu yang ada dalam bidang seni ini, makin lama hilang identiti sebagai seorang Melayu yang beragama Islam. Banyak yang filem yang kita buat, banyak yang mengarah kepada barat. Jadi itu persepsi itu kita kena ubah. Dan saya tertarik dengan cakap Zaidi tadi berkenaan dengan masyarakat yang sudah keliru dengan maklumat. Saya rasa media masa perlu memainkan peranan yang lebih berintegriti untuk menyampaikan maklumat supaya tidak memihak. Kita dah dengar banyak pandangan media mengenai hak mengundi. Kita bermula dengan hak mengundi. Tapi kita sebagai artis ni, kita memang setiap seorang ada hak mengundi dan setiap seorang yang ada di sini pun semuanya ada hak mengundi. Tetapi yang kita perkatakan adalah bagaimana kita digunakan. Adakah kita digunakan, artis digunakan untuk memancing undi, dan ada artis yang secara terang-terangan tanpa menyebelahi duduk di atas pagar dan tidak menyebelahi mana-mana pihak, terus berkarya dan sebagainya. Ada pihak yang terus terang. Jadi mungkin saudara Zaidi, kalau sekiranya
you tahu bahawa ada artis ini menyebelahi parti pembangkang, adakah you rasa you akan dapat peluang untuk berlakon, producer akan ambil dia berlakon? Macam inilah, kebanyakan yang saya dapat feedback ataupun komplain daripada artis pembangkang di dalam Persatuan Seniman itu sendiri, kebanyakan bila mereka kata mereka di-ban. Mereka di-ban ni dari sudut macam mana? Surat ada? Tak ada surat. Jadi macam mana persepsi? Dia kata dia kena ban sebab dia menyertai pembangkang. Kalau dia menyertai pembangkang, dia kena ban. Macam mana kita tengok penulis lirik Awan Nano di TV3 tu boleh menang juara lagu TV3? Boleh naik atas sama-sama dengan M. Nasir. Dan dalam masa yang sama, kita boleh lihat hari ini pun Sinar Harian dan Astro menayangkan kita pembangkang ke kerajaan dan sebagainya kepada masyarakat. Jadi bagaimana bila mereka kata mereka di-ban tu dari sudut yang macam mana? Saya nak kena tahu sebab apa saya bersiasat untuk membantu. Dan dalam masa sama, kalau saya usulkan sesuatu usul kepada kerajaan sebagai contoh, Perumahan Rakyat Satu Malaysia. Kalaulah Perumahan Rakyat Satu Malaysia itu seniman dapat, artis kerajaan ke artis pembangkang semua dapat. Jadi ini yang perjuangan saya supaya benda tu adil. Jadi kalau nak bawa isu-isu, kalau rasa di ban dan sebagainya, tolong bawa surat di mana mereka dibangkang ataupun di ban dan sebagainya, dan saya akan tolong bantu. Itu sebenarnya saya ni. Datuk Paduka merasakan bahawa ada setengah pihak yang merasakan bahawa saya boleh katakan hampir 90% daripada artis, pelakon, penyanyi dan sebagainya, apabila mereka menyanyi dan sebagainya, sudah ada anggapan bahawa mereka adalah orang parti pemerintah. Dan hanya segelintir kecil saja yang sanggup mengatakan bahawa mereka pembangkang dan sebagainya. Jadi apabila mereka digunakan sebagai jurucakap atau ikon dan sebagainya, maka ia menjadi satu fenomena. Apa pandangan Datuk pasal perkara ini? Apa yang saya tahu, saya rasa 60% artis neutral. Mereka tak pihak mana-mana. Dan mereka teruskan dengan kerja mereka. Antara mereka yang terlibat dalam politik adalah artis-artis yang merasakan mereka ditinggalkan, dipinggirkan, kecewa, mereka masuk ke bidang politik. Kemudian artis yang dengan sendirinya melafazkan mereka memang berminat politik, mereka akan masuk politik. Yang selebihnya mereka tidak minat politik. Mereka memang hanya terlibat dan berminat dalam kerja-kerjaya mereka. Saudara Hairi tadi mengatakan bahawa dia masuk tanpa mengharapkan sebarang imbuhan, tanpa mengharapkan sebarang posisi dalam parti dan sebagainya. Dan kalau sekiranya semua merasakan begitu, apa caranya kita nak cari pendapatan? Atau tinggalkan pendapatan yang sedia ada dan masuk tanpa sebarang ini? Adakah itu dianggap sebagai ada satu hidden agenda? Bukan, kita kena faham. Tak ada lunch yang percuma. Beradab makan yang free. Kita bergerak semua memang kita perlu benda ni. Tapi pada saya, kalau kita duduk memilih bersama dengan Pakatan, kita tidak boleh sama dengan duduk dalam parti UMNO, Barisan Nasional. Buat kerja nak bergerak, kena ada duit. Sesuatu nak buat, semuanya fikir kena ada imbuhan dulu baru bergerak. Tapi begitu juga dalam Pakatan, kalau kita buat kerja, memang kita tahu kita nak kena makan. Tapi kita tidak mengharapkan makan yang satu kawah untuk satu orang. Cukuplah sepinggan untuk satu orang. Jadi benda ni kena faham, mana-mana pun kita hidup mesti perlu makan. Buat kerja mesti kita kena ada sumber untuk kita bergerak dan sebagainya. Jadi ini perkara yang tak perlu nak diisukan. Kerana jadi macam tadi kita cakap pasal Kelantan tadi tu, kita ingat saya sebagai pembikin filem, saya sendiri pun sering bertanya, kenapa di Kelantan tak ada pawagam? Apa akan berlaku dengan nasib pembikin filem kalau sekiranya pembangkang mengambil alih pemerintahan misalnya? itu mungkin sebelum ini dia nampak yang ada pawagam itu lebih kepada yang tak elok bagi pandangan mereka. Mungkin lepas ni kalau ada sistem yang lebih baik, pawagam itu nampaknya lebih baik akan datang dengan sistem yang lebih baik. Kemungkinan di Kelantan pun ada pawagam, tidak masalah. Dia bukan satu benda yang fix, tak boleh.
Bukan satu benda yang tak boleh, haram saja. Tapi kalau kita tengok Saudara Bob tadi mengatakan bahawa itu agak sukar daripada apa yang saya dapat baca lah. Mungkin saya silap. Saudara Bob mungkin boleh tambah lah kalau katakan bahawa dia bukan Islam sebenarnya baru sepenuhnya. Saya dapat gambaran, mungkin saya salah lah. Apabila dah berkatakan secara begitu, dia menimbulkan ketakutan. Apabila kita dengar benda-benda begitu. Apa komen Saudara Bob? Menimbulkan ketakutan saya. Dan apabila mengatakan bahawa saya bukan Islam sebenarnya sepenuhnya, baru 3 tahun saya jumpa Islam, tapi sebelum tu jadi pelakon. Jadi bila pelakon-pelakon, artis-artis ini, apabila disogokkan kata begitu, dia menakutkan. Bagus. Jadi Bagus. Takut itu penting. tak, maksud saya hanya kerana sekarang ini tidak lagi mengambil duit-duit dari lakonan dan sebagainya, tidak lagi dianggap sebagai tidak sesuai haram dan duit itu tak bagus dan sebagainya. Itu kesilapan. Saya bukan cakap mengambil duit daripada lakonan itu dosa. Saya kata pinggan yang buat kita makan tu kotor. Bukan perbuatan makan tu yang kotor, pinggan tu kotor. Dan saya sekarang, Kenapa saudara tak duduk sebagai pelakon kemudian bersihkan pinggan tu? nak bersih ni ada 3. 1, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair. Yad'u menyeru, mari kita bersihkan. Tapi siapa saya? Mari kita makan duit. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada benda baik. Menyuruh ni bukan sembarang orang. Kalau satu orang cakap dengan satu budak, kau pergi sembahyang, budak tu akan tanya, kau siapa? Kalau kita bukan bapak budak tu cakap, kau jangan cakap banyak, aku belasah kau. Nak menyuruh, nak menyuruh benda baik. Wa yanhauna 'anil munkar. Tuan-tuan belajar kitab, tuan-tuan akan jumpa judi itu haram. Tuan-tuan saya bas pergi Genting Highland, nak menghalang judi sebab tempat tu judi haram. Di sana judi dah halal sebab dia pakai lesen. Tuan-tuan mati kena tembak di sana. Jadi, untuk mencuci pinggan ini dalam kerajaan. Saya bukan kerajaan. Saya tak boleh cuci. Saya cuma apa yang saya boleh buatlah menyeru orang jangan gunakan pinggan itu kotor. Dan kalau itu menimbulkan ketakutan, perkara itu bagus. Sebab setiap hari Jumaat kita pergi masjid, kita cuma takut. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Itu perkara penting. Ketakutan itu perkara penting untuk beritahu kita ni hamba. Kalau kita tak takut, kita ni Tuhan. Kita besar, kita gagah. Sebab itu masyarakat ni rosakkan. Ini rasa mereka ni Tuhan. Jadi saudara menyesal menjadi artis? Saya tak kata saya menyesal menjadi artis. Salah, itu je soalan saya. Kepada saudara Zack, kita nak tahu, saudara Zack ni banyak mempunyai ahli-ahli dalam seniman. Dan kita tahu juga ahli-ahli dalam seniman ini mempunyai banyak fail. Dan kita agak malang lah sebagai artis di Malaysia ini, kita tak dapat duduk semeja atau sepentas sebegini dan memperjuangkan hak-hak artis. Tetapi sebaliknya kita dipergunakan oleh parti-parti untuk kepentingan parti. Apa pandangan saudara? Bagi saya, benda ni, saya beranggapan bila kita duduk di dalam persatuan, kalau orang bersuara, dia sama dia macam parti politik. Kalau duduk bercakap, tapi bila kita bagi dia duduk posisi tu, dia cuma boleh cakap, pelaksanaan dia tak tahu. Dia tak pandai nak mentadbir. Jadi benda tu akan jadi problem juga. Dia akan tak tally, tak balance. Boleh cakap, tapi pelaksanaan pentadbiran tu dia tak pandai. Jadi kita nak balance sama-sama. Supaya kita boleh nampak Islam ataupun artis-artis di dalam ni kebanyakan Islam, dia boleh maju. Maju ke depan, bukan maju ke belakang. Dan bagi saya sendiri, dalam persatuan kita memperjuangkan bila kita ada connection sedikit dalam politik, tujuan kita untuk nak menjaga kebajikan artis ni. Jadi usul sebagai contoh, usul insurans baru ni untuk skim insurans seniman. Bila saya desak menggunakan persatuan, benda tu berjaya. Bila benda tu berjaya, bukan saja artis-artis daripada kerajaan, malah artis-artis belakang pun akan menerima skim insurans tu. Jadi perjuangan kita ni perlu di dalam industri seni ni supaya kita ni tidak dipandang serong oleh masyarakat. Sebagai contoh, kebanyakan artis dicop label sebagai seksi. Jadi pendekatan saya tak boleh nak bagi tahu setiap artis tu, kalau kita ada 5,000 ahli, kita nak bagi satu, jangan pakai seksi, jangan pakai seksi, jangan pakai seksi, kan penat. Jadi saya buat satu event dinamakan Islamic Fashion Festival. Di mana Islamic Fashion Festival tu saya bawa pendekatan baju-baju yang menutup aurat, yang lebih baik dan yang lebih Islamik, supaya artis-artis itu boleh datang, dia tengok,
Dia rasa diri dia ni, wah, seronok juga aurat dan tutup aurat dan sebagainya. Dan ini pendekatan yang aku boleh cuba. Jadi itu cara yang saya buat secara dasar. Bukan secara individu. Ini yang sebenarnya perjuangan yang saya buat. Dan bila orang bercakap banyak, tapi pentadbiran tu dia tak tahu, jadi dia akan jadi problem. Jadi kalau kita letak kat dia, kita tunggu macam mana dia nak melaksanakan persatuan dan parti-parti politik yang akan datang. Itu je. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Sinar Harian Suawani Tuan-tuan dan Perempuan yang telah menjayakan majlis pada hari ini. Saya merasakan bahawa artis adalah tunjang dan mempunyai pengikut yang ramai. Dan artis yang dapat menyumbang kepada negara adalah artis yang bijak, bukan sahaja bijak berkata-kata tetapi mampu untuk membuat perubahan. Dan kita juga mengharapkan artis akan bersatu dan membentuk satu masyarakat yang boleh kita banggakan di masa akan datang. Dan kita juga mengharapkan mereka akan bersatu seperti mana bersatunya kita di atas pentas pada hari ini, insyaAllah. Dan saya ingin sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.